Cikgu akan memulakan kelas. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam. Alright, sekejap ya. Saya buka skrin saya. Boleh nampak skrin saya? Boleh. Boleh cikgu. Cikgu teruskan. Boleh. Cikgu teruskan. Untuk tingkatan 2, kita dah masuk bab 2 iaitu seni lukisan. Dan kita dah belajar teknik lukisan. Ada beberapa teknik lukisan. Kita cuba buat soal jawab sikit. Ingat ke tak teknik lukisan? Siapa yang ada buku? Ingat? Siapa tu yang cakap ingat tu? Alright, kita tengok ya. Let's see. Cikgu panggil nama, buka mic dan kalau boleh buka kamera sekali lah. Fatin Amelia. Awal dia masuk tadi. Orang first masuk. Fatin Amelia ada. Cuba nyatakan 3 teknik lukisan yang awak tahu. Kita dah belajar minggu lepas. Teknik lukisan. Apakah 3 teknik lukisan yang awak tahu? Kita dah belajar teknik lukisan ada 6. Saya rasa 6 atau 8. Ada Fatin Amelia. Fatin Amelia tak ada tak apa, cikgu tanya orang lain pula. Muhammad Anaki ada? Muhammad Anaki. Apakah 3 teknik lukisan yang kita dah belajar minggu lepas? Teknik lukisan yang awak buat eksplorasi lukisan tu. Nyatakan 3 teknik lukisan. Cikgu nak 3 saja. Ada Muhammad Anaki? Ada. Boleh Anaki? Refresh balik. Minda awak semua. Untuk teknik lukisan ada beberapa teknik. Ada 6. Antaranya cross hatching. Silang cross hatching. Silang macam hashtag.
teknik garisan selari, okey, teknik titik-titik, okey, itu semua adalah teknik lukisan. Okey, jadi kena tahu sebab kita akan buat aktiviti lepas ni yang melibatkan semua teknik-teknik lukisan tersebut. Okey, cikgu nak awak bacakan yang ni, cuba tengok. Kita tak payah baca kuat-kuat, tengok saja, baca dalam hati. Okey, yang ni yang kita akan pelajari pada minggu ini. Okey, hari tu kita dah belajar eksplorasi dan persepsi. Okey. So awak telah eksperimentasi dengan media dan teknik yang 6 kotak tu. 6 ke 8 saya tak ingat. Okey, dan minggu ni kita akan pelajari ekspresi dan apresiasi. Okey, untuk ekspresi, semua akan dapat menterjemahkan lakaran asas perspektif dengan berpandukan gambar secara kreatif. So awak diminta untuk melukis lah. Ini aktiviti melukis. Okey, hari tu kita eksperimen. Sekarang kita melukis betul-betul. Okey, so nanti cikgu akan terangkan satu-satu apa yang awak kena lukis. Okey, dan kita akan melalui satu proses apresiasi. Apresiasi ni biasanya adalah untuk mempamerkan hasil karya. Okey, dan biasanya kena menjelaskan, kena present sikit lah. Okey, tapi cikgu nak tumpukan pada mempamerkan. Maksudnya siap saja awak punya karya lukisan, cikgu akan minta awak untuk post dalam grup. So bila awak post dalam grup, semua rakan-rakan awak akan tengok. So dikira sebagai mempamerkan karya awak. Okey, dan kalau ada siapa yang berani, yang volunteer nak present, lagi bagus. Boleh naikkan band awak. Band tu, siapa yang tak tahu, band tu maksudnya markah lah. Untuk setiap bab kita ada karya, kita ada projek yang awak kena buat. Setiap projek tu ada markah. Okey, band 1 sampai band 6. Awak dapat buat je projek, minimal markah band 3. Okey, dan untuk menaikkan band, perlulah ada kekemasan, perlulah mengikut syarat. Dan kalau nak dapat band 6 susah sikit, sebab awak kena mengajar orang lain dan orang tu mesti menghasilkan karya yang sama macam awak, baru dapat band 6. Okey, so itulah pemarkahan kat situ. Okey, jadi saya teruskan dengan menerangkan apa yang lukisan yang awak perlu buat. Okey, sebelum saya terangkan lukisan apa yang awak perlu buat, kita tengok contoh projek yang kita akan hasilkan. Okey, kita panggil artist books. Okey, buku pelukis. Okey, awak semua akan hasilkan artist book. Kalau tidak ada pandemik ni, cikgu akan buat dalam kumpulan. Tapi disebabkan kita tak boleh ada close contact, jadi kerja ni cikgu jadikan individu. Jadi artist book ni setiap orang kena hasilkan satu. Okey, awak boleh Google artist book examples, nanti dia akan keluar contoh-contoh. Cikgu tunjuk beberapa contoh lah kat sini. Okey, yang ni dia buat macam lipatan. Okey, macam brochure lah lebih kurang, tapi ni macam kipas sikit. Ini lagi dahsyat. Ni ambil buku, lepas tu dia potong-potong. Okey, nanti kita tengok contoh lain. Okey, ni macam journal book biasa, lepas tu dia penuhkan dengan lukisan-lukisan. Kita tengok contoh lain. Okey, saya rasa yang paling mudah yang macam ni lah. Awak tampal-tampal kertas, joinkan sekali selotip ke ataupun gam ke, terpulang lah secara kreatif. Buat kertas warna-warni lagi menarik, dan lukisan awak semua akan dimuatkan dalam ni. Okey, ada yang jenis macam ni, diagram. Okey, agak menarik tapi agak susah juga nak buat. Okey, nak buat macam ni pun boleh. Buat ni boleh ganti mounting board ni, mounting board. Lepas tu awak lekat kertas, lipat. Okey, so macam-macam cara artist book ni sebenarnya. Ikut kreativiti awak. Okey, so boleh tengok contoh-contoh kat sini. Google saja artist book examples. Ni paling mudah.
Kertas awak join dengan paper clip saja. Nampak paper clip kat atas ni. Okay, so macam-macam contoh. Ni dia buat macam pop-up book. Kalau pandai buat, boleh buat. Okay, so you got the idea macam mana nak buat. Okay, lebih menarik, lagi tinggilah awak punya band nanti. So, boleh tengok idea kat sini. Macam mana dia buat. Okay, so itu masuk artist book. Okay, dia mempamerkan karya-karya dia dalam buku tersebut. Okay, so cikgu pergi kepada lukisan. Setakat ni faham tak apa maksud artist book? Faham. Okay, bagus. Okay, cikgu teruskan dengan lukisan. Apa yang perlu awak buat? Okay, sebelum cikgu tunjukkan lukisan-lukisan ni, cikgu minta semua dah tingkatan 2. Dah boleh kata nak masuk, belum dewasa lagi tapi nak masuk alam dewasa nanti. So, cikgu minta semua matangkan diri. Apa-apa lukisan yang awak akan nampak nanti, sensitif ke tak sensitif ke, simpan kepada diri sendiri. Sebab nanti awak masuk universiti, awak akan nampak gambar yang lebih dahsyat lagi lah. So, ini semua normal untuk orang yang belajar seni. Okay? Alright, so untuk yang pertama, kita akan buat lukisan figura. Okay, figura ni berdasarkan manusia lah. Macam mana badan manusia. Okay, so cikgu minta awak untuk lukiskan 2 jenis lukisan. Yang pertama adalah lukisan figura, posture yang tak nampak muka. Okay, cikgu tunjuk contoh macam ni. Okay, like this one. Okay, so ni tak nampak muka tapi dia nampak proportion badan dia. Okay, kenapa kita kena belajar benda ni? Sebab kita nak tahu kadar banding, size yang sesuai. Kalau manusia ni, kalau realistik, tak sesuai kalau kepala dia besar, lepas tu badan kecil. Okay, so awak kena belajar kadar banding size yang betul. Kalau kepala saiz besar ni, okay, lengan besar saiz ni. Okay, so awak google saja gambar figure drawings. Cikgu minta awak tiru saja. Cari gambar yang sesuai dan tiru semula. Okay, so satu lukisan, satu helai lah. Satu helai kertas. Besar mana kertas tu terpulang ke awak. Ikut artist book awak besar mana. Saya tak menyekat saiz. Awak buat saja bebas. Saiz bebas. Ikut awak punya kreativiti. Okay, so salah satu drawing cikgu nak minta awak buat. Okay, tolong catat, nanti lupa. Okay, yang pertama figura yang macam ni lah. Pelbagai posisi, tak ada muka, hanya menunjukkan badan saja, anggota badan. Okay. Okay, contoh lain. Kalau macam stick ni, saya tak berapa gemar sangat sebab dia tak nampak badan dia. Okay, stick figure ni jangan elakkan. Okay, contoh lain. Macam ni ke? Okay. Alright. Dan satu lagi figura adalah yang realistik. Yang berbaju lah. Okay, contohnya kejap. Cari ada tak? Macam ni pun boleh. Okay, yang realistik lah, yang nampak real. Okay, nampak dia posing begitu. Okay, ni semua gambar yang posing yang dia tak bergerak. Okay, so ada realistik satu, yang real, nampak real, dan satu lagi yang tak nampak muka lah. Okay, yang kedua cikgu minta awak lukiskan adalah figura yang bergerak. Kita panggil figure in action. Okay, so macam mana nak lukis figure yang bergerak? Awak boleh tulis figure in action kat bahagian search, ataupun awak boleh tulis apa action yang dia buat. Contohnya figure dancing drawings. So dia akan tunjukkanlah gambar-gambar dia tengah menari. Ataupun figure apa lagi action yang awak nak. Apa lagi? Figure
figure running drawings. So yang ni sama juga macam tadi. Pilih satu gambar yang tak nampak muka, contohnya macam ni. Okey, tiru semula. Dan satu lagi, cari gambar yang realistik. Okey, gambar realistik contohnya macam, tapi tak nak kartun macam ni kartun. Jangan pilih yang kartun. Pilih gambar yang realistik. Contohnya macam, kejap ada tak? Gambar realistik. Gambar realistik. Macam ni ke? Ni realistik. Okey. So pilih gambar yang realistik untuk awak tiru semula. Kartun-kartun macam ni tak nak. Okey, pilih gambar yang realistik. Kartun-kartun tak nak. So kalau nak lagi banyak, macam tadilah cikgu tulis figure in action. So figure in action ni lagi banyak lah. Awak boleh search. Awak boleh tengok kat sini. Okay, so satu gambar yang tak nampak muka, satu lagi gambar yang realistik, dengan baju semua yang ada. Okay, yang realistik tak ada kartun-kartun. Okay, setakat ni faham tak? Cikgu dia nak berapa posisi tu? Okey, berapa posisi tu terpulang dekat gambar yang awak tiru tu. Kalau gambar awak tiru tu ada 5 lah. Tapi janganlah satu je, 1, 2. Buatlah beberapa. Cari gambar yang ada beberapa posisi. Okey, ada soalan lagi? Tak ada juga. Okey, cikgu teruskan. Itu tentang... Tak ada cikgu. Okey, terima kasih. Itu tentang figura lah. Figura ni manusia lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada animal drawings. Okey, animal drawings. Animal drawings ni awak pilih satu sahaja haiwan. Nak buat lebih lagi bagus. Okey, tapi cikgu minimalkan satu sebabnya saya kalau boleh nak minggu depan artist book ni siap. So masa singkat, so kita minimalkan sebaik-baiknya lah. Cikgu tak nak bebankan awak pun banyak kerja lain kan. Okay, so animal drawings ni pilih je satu haiwan, tetapi macam figura tadi, jangan pilih yang kartun-kartun lah. Ni kartun. Pilih yang realistik. Okay, ini pensel warna. Cikgu tak nak pensel warna awak pakai pensel saja, pensel 2B. Cikgu. Ya? Cikgu. Yang orang tu macam ni Wait. Like this ke? Like this. Sekejap. Siapa yang cakap tu Sekejap, cikgu buka. Cikgu tak nampak awak. Sekejap. Okay, siapa yang cakap tu? Hasha. Sekejap. Okay, yang tu stick figure. Okay, stick figure ni dia terlalu simple. Kalau boleh bagi nampak bentuk badan tu. Okay, Hasha? Nampak. Okay. Okay, bagi nampak bentuk sikit. Ni terlalu simple ni. Alright? Okay, cikgu teruskan. Okay, boleh Hasha? Okay, cikgu teruskan Alright, so figura tadi kalau boleh jangan terlalu simple. Stick figure, kita panggil stick figure. Kalau macam satu garis je dia punya badan kan. Kalau boleh bagi ada bentuk sikit lah, tapi tak terlalu realistik. Macam yang cikgu tunjuk tadi, dia nampak bentuk tapi dia bukan... Sekejap Maksudnya kalau tangan ni dia nampak lah 2 line. Dia bukan satu line. Tapi taklah terlalu realistik sampai nampak bentuk elbow semua, taklah. Dia nampak bentuk lah, dia nampak ruang kat situ. Okay, cikgu teruskan Okay, animal drawings ni pilih yang realistik. Okay, contohnya macam ni, eagle, kepala eagle. Realistik ni nampak ni, bulu-bulu dia semua nampak ni. Okay, ataupun
Apa lagi? Realistik. Burung ni realistik. Ni realistik. Ni realistik. Okey. Arnab ni realistik tak? Arnab ni realistik cuma dia tak banyak shade. Dia tak banyak shading, tak banyak garisan. Okey, so satu lagi cikgu nak awak perhatikan. Okey, inilah yang cikgu cakap, teknik-teknik lukisan yang awak akan gunakan dalam lukisan awak. So dalam lukisan awak pastikan ada teknik lukisan yang kita dah belajar. Macam ni. Ni cross hatching. Okey, garisan bersilang, silang pangkah. Kita panggil silang pangkah. Okey, nampak cross hatching kat sini. Ni garisan selari, garisan selari. Okey, so gunakan teknik lukisan yang kita dah belajar dalam lukisan awak. Itu satu lagi yang kena perhatikan. Okey, garisan selari kat sini. Ni apa ni? Okey. So pilihlah yang ni animals, tak payah cari yang macam figura tu, bentuk posisi ni semua tak payah. Pilih satu gambar sahaja untuk awak lukis yang realistik. Okey, itu untuk animal drawings. So dah ada 5 lah. 2 figura posing, 2 figura action, 1 animal drawing. Okey, setakat ni faham animals? Faham. Alright, cikgu teruskan kepada pemandangan. Okey, pemandangan ni awak dah belajar masa form 1 Masa awak form 1 awak dah belajar tajuk ruang. Okey, tajuk ruang. Kita ada 3 perspektif. Okey, yang pertama one point perspektif ataupun satu titik lenyap. Ada 2 titik lenyap dan ada 3 titik lenyap. Okey, untuk yang ni saya minta satu saja. Pilih satu saja. Okey, sama ada awak nak buat 1 titik lenyap, 2 titik lenyap atau 3 titik lenyap. Okey, kita tengok contoh beberapa lukisan titik lenyap. Okey, yang pertama adalah one point perspektif. Okey, lukisan dia macam ni. 1 titik lenyap. Sini titik lenyap dia. Okey. Tapi gambar yang awak pilih tu pastikan realistik lah. Cikgu tak nak gambar yang simple macam ni. Ni terlalu simple. Okey, pilih gambar yang macam ni. Mami. Ya, Aisyah. Ya, buka. Buka. Okey. Macam main kat belakang. Hello. Okey, so pilih yang realistik. Okey, macam ni. Macam ni pun boleh. Like this one. Okey. Yang ni pun boleh. This one. Apa lagi? This one pun boleh. Okey. Yang ni kecil sangat ni. Ni pun macam agak simple. Ni pun simple. Jangan pilih yang ni Pilih yang realistik. Okey. Macam ni boleh. Alright. So yang ni one point perspektif. Macam ni pun boleh. Pilih yang realistik. Yang ni dahsyat ni kalau siapa yang dapat buat macam ni. Okay. Alright. Okay, kita pergi kepada 2 point perspektif. 2 point perspektif dia rupa dia macam ni. Kat depan besar, kat hujung kiri kanan kecil. Okay, so yang ni pun sama juga. Pilih yang realistik saja. Yang ni jangan, ni simple sangat, nampak kotak saja. Ya, Aisyah. Oh, Betty habis call. Okay, yang ni realistik boleh. Yang macam ni ke? Okay. Yang ni pun boleh. Okay, so cari yang sesuai lah. Mami. 2 point perspektif. Mami. Ya, Aisyah. Ya, Mami ada kelas. Tapi buka. Betty habislah. Okay, next. Yang ni 3 point perspektif. Okay. Untuk 3 point perspektif,
dia akan nampak sama macam 2 point perspektif, cuma dia ada beza dari segi atas atau bawah. Contohnya macam ni, cikgu tunjuk gambar. Dia makin mengecil di atas dan mengecil kiri kanan. Aisyah, kan dalam gambar. Okey. Macam ni pula, dia mengecil kiri kanan dan mengecil di bawah. Dia mengecil 3 tempat. Okey, so yang ni pilih yang realistik lah. Jangan pilih yang simple macam ni. Okey, pilih yang realistik. Macam ni ke? Macam ni ke? Macam ni ke? Okey. So lagi sekali cikgu terangkan, untuk perspektif ni jangan buat 3. Pilih satu saja. Awak nak buat 1 point ke, 2 point ke, atau 3 point, tapi pilih gambar yang realistik lah, gambar macam ni. Buat sehabis baik. Okey, satu sahaja. Jangan buat setiap satu ni satu. Ada 3, jenuh awak nak siapkan. Okey, pilih satu saja. Pilih satu je. Okey, setakat ni faham? Faham. Ada Cikgu dia soalan tarik tak? akhir hantar. Ada soalan ke? Tarik akhir hantar. Tarikh akhir hantar. Okey, hari ni hari apa? Khamis. Khamis kan? So, minggu depan hari Rabu. Sebabnya Khamis depan cikgu akan masuk bab baru. Kita akan buat, insyaAllah kita akan buat, sorry. Apa ni Aisyah? Okey, Aisyah letak kat dapur. Okey. Sekejap hari Khamis. Kejap, saya kena tengok jadual juga ni. Minggu depan dah start SPM. Khamis. Nanti saya confirmkan balik sebab saya pun jaga SPM. Saya tak pasti Khamis tu saya kena pergi sekolah ke tak. Tapi kalau saya kena pergi sekolah, kita kena tunda kelas. Tak apalah, macam ni. Hari Rabu hantar. Lepas tu kelas minggu depan tengok macam mana dulu. Saya kena tengok jadual balik. Tapi Rabu lah. Okey, Rabu lah awak hantar. So cara hantar, okey, ambil gambar macam artist book tadi, mana tadi? Ni, artist book ni letak atas meja ataupun tempat yang sesuai, yang cahaya cukup. Ambil gambar awak punya artist book. Okey. So nanti cikgu akan pilih mana-mana random saja cikgu akan pilih. Okey, contohnya okey, cikgu nak tengok artist book yang ni lah. Ni siapa punya ni. So nanti awak kena buat satu video selak tau. Setiap muka surat yang awak lukis tu selak. Tapi cikgu akan pilih random lah. So kena bersedia. Untuk hari Rabu tu snap gambar macam ni saja. Dari segi luar, dari luaran saja artist book tu. Okey, untuk next class cikgu akan pilih siapa-siapa je untuk buat video, untuk selak setiap muka surat yang dia lukis. Ni tadi. Okey. So, setakat ni ada soalan lagi? Tak ada. Cikgu yang figura tu kan, setiap yang figura tu, setiap posisi tu satu muka surat kan? Okey, untuk figura tu sebaiknya awak buat satu muka surat, satu contohnya macam ni. Okey, ni helaian kertas. Saya tak tahu macam mana awak nak buat artist book awak, tapi contohlah awak buat lipat macam ni. Okey, kira satu ni satu muka surat. So sebaiknya satu muka surat ni awak buat satu contoh satu figura yang pelbagai posisi dalam satu muka surat. So muka surat seterusnya pelbagai figura yang realistik pula. Satu lagi muka surat figura action yang pelbagai. Tapi terpulang ke awak sebenarnya. Kalau awak nak buat satu muka surat satu figura pun boleh. Saya tak kekangkan awak punya kreativiti. Awak buat je. Janji syarat-syarat dia dalam artist book awak ada figura yang cikgu nak tu, yang 4 tu.
Yang posisi, pelbagai posisi, realistic, posing, pelbagai posisi action, action realistic, animal dengan perspektif. Ada 6 ni, okey. Berapa muka surat awak nak buat lebih pun boleh. Nak minima, yang paling minima pun cikgu okey je. Janji 6 lukisan tu kena ada dalam artist book awak. Okey tak? Okey, cikgu. Ada lagi soalan? Cikgu, dalam buku atau kertas A4. Okey, okey. Ini bukan dalam buku tau. Ini awak kena reka buku awak sendiri. Maksudnya daripada kertas biasa ni atau kertas berwarna, awak kena hasilkan satu artist book yang kreatif. Okey, ikut awak punya kreativiti. Macam yang cikgu tunjukkan dalam Google ni. Awak type saja artist book, dia akan timbul macam ni. Ataupun kalau nak mudah, kalau awak memang dah ada sketchbook kat rumah yang terpakai, okey, awak buang saja mana-mana yang tak nak tu, tinggal helaian kosong yang ada, awak lukis je. Itu pun boleh dikira artist book. Dan awak balut kulit dia. So ikut kreativiti awak lah nak buat artist book macam mana. Okey, so ya. Print ke lukis? Apa dia? Print ke lukis? Lukis, semua lukis, tak ada print-print. Kecuali kalau awak nak print rujukan dia kecil saja dan lukis di tepi untuk tiru, boleh. Tapi jangan print semua, bukan. Sebab saya nak awak latih melukis. Melukis. Ya, berapa kena lukis? Berapa kena lukis? Ha. Okey, macam cikgu cakap tadi, untuk posisi figura, sekejap saya type balik. Okey, untuk posisi figura, saya tak hadkan ke awak. Awak tiru saja gambar yang awak pilih. Contohnya gambar yang awak pilih ni, yang cikgu tunjukkan ke awak ni ada 10. So awak tiru je 10. Ataupun awak pilih yang ni ada 6, tiru je balik 6 tu. Tapi jangan 1, 2 je macam ni. Beberapa. Okey, tak ada maksimum. Paling minimum lah 4 ke atas. Okey, 4 ke atas. Satu muka surat. Tapi untuk yang realistik, satu sahaja. Yang realistik satu gambar sahaja. Macam ni contohnya. Realistik satu gambar sahaja. Macam ni. Yang ni realistik satu gambar sahaja. Okey. Animal satu. Titik perspektif satu sahaja. Satu gambar pemandangan sahaja. Okey. Ada soalan lagi? Tak ada? Okey. Kalau Tak ada tu. tak ada. Okey, kalau tak ada, untuk kelas esok hari Jumaat, cikgu tak ada buat Google Meet, tak ada buat kelas. So, gunakan masa yang ada esok untuk awak buat projek ni. Okey? Dan penghantaran hari Rabu. Okey? Penghantaran hari Rabu minggu depan. Okey, so sebelum sebelum awak keluar kelas, okey, sebelum kita keluar kelas, minta semua yang belum tulis nama di bahagian chat, tulis nama penuh dan kelas, dan awak boleh left group. Terima kasih. Left Google Meet. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Teacher. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Thank you cikgu. You're welcome.
Cikgu lah balik cikgu. Okey, okey. Thank you cikgu. Okey, sama-sama. Kasina. Cikgu kalau macam ni cikgu. Kejap saya buka. Norlela. Okey, yang ni Okey, awak lukis dalam satu muka surat. Okey, boleh? Boleh ke Lela? Boleh. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.